亲爱的天父，我们来到你的面前。 Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. 我们在你的爱子耶稣基督里面，我们也相信你已经悦纳了你的众儿女在你面前的敬拜。 Kami dalam kekasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau sudah menerima akan persembahan pujian daripada umat-Mu. 你也确实配得天上地下所有一切对你永远的敬拜。 Karena sungguh Engkau layak menerima segala puji sembah baik di surga di bumi. 我们何等感恩，能够生命当中能够认识、拥有你这一位独一的真神上帝。 Kami demikian bersyukur ya Tuhan dalam seumur hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati. 你是我们灵魂的救主，又是我们生命的主。 Tuhan, Engkaulah penyelamat roh kami, Engkau juga penyelamat jiwa kami. 凡事都按照你的时间，按照你美善的旨意来成就，我们何等感恩！ Segala sesuatu itu akan digenapkan sesuai dengan janji dan waktunya Tuhan. Demikian kami ucap syukur. 是的，按照你的时间， Sungguh ya Tuhan, seturut dengan waktu-Mu, 按照你的旨意， seturut dengan maksud kehendak-Mu. 你成就你的美善、你的恩、你的爱、你的计划，在你的教会当中，在你每一个儿女的身上。 Engkau menggenapkan rencana Tuhan kasih-Mu pada setiap anak-Mu, pada gereja-Mu. 因为你掌管，而且你爱我们， Karena Engkau mengendalikan, Engkau juga begitu mengasihi kami. 所以我们把我们一切的忧虑、一切的重担都交托给主。 Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan segala beban berat kami, segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. 我们此时此刻就像玛利亚一样，能够在你的脚前来专心来聆听你所要传讲给我们，借着你的仆人传讲给我们的信息。 Kami saat itu Tuhan seperti Maria Tuhan, kami duduk depan kaki Tuhan. Kami dengan tenang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. 恳求真理的圣灵亲自来引导我们、安慰我们、鼓励带领我们。 Kira Roh Kudus, Roh kebenaran Tuhan, Engkau sedang datang memimpin kami, menguatkan, menuntun kami. 使我们有力量，能够活出你所要我们活出来的生命。 Sehingga kami ada kekuatan Tuhan untuk menghidupkan satu hidup yang Engkau inginkan kami hidupi dalam kehidupan kami. 从而能够荣耀你，也成为更多人的祝福。 Kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi sesama 感 kami. 谢你赐福下面的时间， Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati waktu-waktu ini. 这样祷告、感恩、交托，奉主耶稣基督的名。 Demikian kami berdoa, kami serahkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安！ Para senior dan juga saudara sekalian, Shalom. 你们最近的心情怎么样？ Bagaimana dengan situasi hati saudara belakangan ini? 你要留意你的心情啊， Saudara harus perhatikan akan emosi perasaan 因为 saudara. 心情是人心理状态最真实的反应。 Karena emosi perasaan merupakan satu refleksi yang paling jujur pada kepribadian seseorang. 然后你最近跟家人、跟朋友、跟同事、跟人的关系，你觉得怎么样？ Lalu bagaimana dengan relasi saudara belakangan ini dengan anggota keluarga, dengan rekan, dengan yang lain-lain semuanya? 大家都知道，最近一段时间我们都在讲这个一系列的关于七宗罪的主题。 Saudara kita tahu belakangnya kita sampaikan topik yang berkaitan ada satu seri. 盼望这些分享给我们的生命带来祝福。 Dan kiranya semua sharing-sharing firman Tuhan ini boleh mendatangkan satu berkat di dalam kehidupan 那 kita. 今天的主题呢，就是极度竞争，可以吧？ Dan saudara, tema pada kita pagi hari ini adalah iri hati. Dalam kompetisi itu apakah itu boleh? 那经文呢是取自于雅各书的一段经文 Firman Tuhan dikutip pada kitab surat Yakobus pasal yang ketiga. 啊，我们请把汉德拉用印尼文给大家 Baik, saya 朗 akan 读。 bacakan surat Yakobus pasal ketiga 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai,
untuk mereka yang mengadakan damai. Pasal yang keempat ayat pertama, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. 好，那经文就到这里。 Sekian pembacaan firman. 大家可能很多弟兄姐妹知道，在《三国演义》当中有2个著名的人物。 Saudara, mungkin kita tahu dalam cerita Samkok itu, kisah 3 negara itu ada 2 tokoh yang sangat terkenal. 一个就是周瑜，一个是诸葛亮。 Dan ada satu adalah Zhou Yi, satu adalah Zhuge Liang. 他们2个都可以说是杰出的军事家和政治家。 Dan mereka itu adalah ahli politik, juga ahli segala bidang. 那周瑜当时呢是辅佐这个吴国的孙权啊， Dan Zhou Yi itu pada kerajaan Hugo, 是首要的、最重要的将才。 dia adalah seorang panglima yang paling utama, yang paling penting. 而诸葛亮呢，他是辅佐这个蜀国的刘备，是丞相。 Dan Zhuge Liang itu adalah dari kerajaan yang lain lagi. 而且周瑜呢，他相比诸葛亮要大6岁，而且比他先出名。 Dan Zhou Yi itu dia lebih senior 6 tahun daripada Zhuge Liang dan juga dia lebih terkenal. 那周瑜呢，他南征北战是很难得的军事奇才。 Dan Zhou Yi itu dia perang ke sana ke sini, dia begitu luar biasa. 但是呢，诸葛亮却被刘备请出山之后，他更加的足智多谋。 Dan tetapi Zhuge Liang itu dia setelah dia menjabat itu dia lebih banyak di dalam hal-hal strategi. 那周瑜面对这一个比他才智更高的诸葛亮，心里面就生出记恨。 Lalu Zhou Yi itu menghadapi Zhuge Liang yang punya kemampuan yang jauh lebih tinggi pada dia, maka hatinya merasa tidak 他 nyaman. 就一心就想除灭他。 Maka dia terus berpikir bagaimana untuk membinasakan Zhuge Liang ini. 但是呢，却在一次一次跟他的较量当中失败。 Maka berkali-kali dia usaha tetapi dia menghadapi kegagalan. 最后他就活活被这个诸葛亮给气死了。 Dan kemudian dia itu begitu marah oleh karena Zhuge Liang ini. 那这一幅图呢，就是应该是个电视里面的一个画面的一个图。这个是他临终之前发出的一句悲叹。 Saudara, ini adalah satu foto yang saya kutip pada film seri itu. Sebelum menjelang akhirnya itu, dia mengeluh kesah demikian. 既生瑜，何生亮？ Saudara, dia mengatakan kalau sudah lahir Yu ini, mengapa harus lahir Zhuge Liang? 既然上帝生了我周瑜，先在这个世界上，为什么要生出诸葛亮 Dan 来？ sekarang Tuhan sudah izinkan lahir dalam dunia ini adalah Zhou Yi, mengapa harus izinkan lagi lahir Liang ini? 这句话后来就成为了经典的名言。 Saudara, hal ini kalimat yang akhirnya menjadi satu moto. 而在《三国演义》当中，这个周瑜他只有36岁就英年早逝。 Saudara, dalam cerita Samkok itu, Zhou Yi itu pada usia 36 tahun begitu muda dia sudah 而 meninggal. 他也成为了这个心胸狭窄这个的代表。 Maka dia juga menjadi itu simbol orang yang hatinya begitu sempit. 大家都知道，在圣经当中，其实也有很多跟嫉妒有关的故事，是吗？ Saudara, kita juga tahu dalam Alkitab itu banyak cerita-cerita yang mirip yang demikian. 大家想一想，能想到吗？ Kita coba ingat siapa itu. 人类第一起杀人案就是起因于嫉妒。 Saudara, bahwa manusia itu pertama kali ada keinginan untuk membunuh itu dimulai pada karena dia iri hati. 是不是的？ Apakah betul 那 demikian? 亚伯亲自杀死他的弟弟， Dan Habel itu dia membunuh sendiri. 该隐呢亲自杀死他的弟 Dan 弟。 Kain membunuh Habel. 那还有比如说像这个约瑟他的哥哥们，也是因为嫉妒把他卖到埃及。 Sama seperti kakak kepada Yusuf, oleh karena mereka iri lalu menjual Yusuf ke Mesir. 还有这个，比如说这个摩西他的姐姐也是嫉妒他，对吧？后来得大麻风。 Dan kemudian juga kakaknya
Musa Miriam itu dia juga iri kepada Musa, akhirnya dia kena penyakit kusta. 还有扫罗王也是因为嫉妒，想尽办法要杀大卫。 Dan juga Raja Saul itu karena iri hati maka dia berupaya bagaimana caranya untuk membunuh Daud. 最后呢，其实上断送了他自己的前程和性 Dan 命。 akhirnya dia sendiri yang harus kehilangan nyawanya. 那新约当中，耶稣是怎么上十字架的？ Lalu dalam Alkitab Perjanjian Baru, bagaimana Yesus akhirnya dia harus naik ke atas kayu salib. 很明显，文士法利赛人也是嫉妒他。 Dengan nyata sekali ahli Taurat dan para ahli hukum Taurat juga iri kepada dia. 嫉妒他的影响力， Dan mempunyai satu pengaruh karena iri hati. 所以一心想灭他。虽然最后把他送上了十字架， Maka- 但是很多文士法利赛人自己也死在了罪中。 Berpikir bagaimana untuk membinasakan dia. Akhirnya mereka menyerang Yesus. Tetapi akhirnya banyak orang Farisi dan ahli hukum Taurat, mereka juga harus menghadapi kematian. 弟兄姐妹，这个嫉妒可以说是人性当中的典型罪性之一。 Saudara, kita bisa mengatakan bahwa iri hati itu merupakan juga satu tipikal daripada kehidupan manusia. 难怪在教 berabad-abad. 会历史上很早就被确认为了七宗罪之一啊。 Maka kita bisa melihat bahwa di dalam gereja itu maka iri hati juga termasuk dari 7 macam dosa salah satunya. 啊，很感恩，很特别啊！我们教会能够讲这一个系列的主题。 Maka kita sungguh bersyukur bahwa gereja kita bisa menyampaikan serangkaian 7 macam dosa itu. 那大家也知道，这个嫉妒绝对不是只是存在历史或者是圣经当中， Dan kita juga tahu bahwa iri hati atau kecemburuan itu bukan hanya bisa ada dalam sejarah manusia atau dia itu ada. 它存在我们每一个人的这个日常生活当中，甚至你我的身上。 Dia juga ada pada kehidupan kita setiap hari, juga termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya. 我们每个人对它不陌生。 Dan setiap kita tidak asing kepada iri hati ini. 那嫉妒呢，其实有一些其他的说法， Saudara, iri hati itu juga punya satu konotasi yang berbeda-beda. 比如说红眼病， Misalkan kita sebut sebagai penyakit mata merah, 那吃醋 kita itu cemburu, 啊，还有这个吃不到葡萄说葡萄酸， atau kita mengatakan kita tidak bisa makan anggur itu, lalu kita mengatakan anggur itu asam. 还有一个最近在中国很流行的，在2009年开始流行起来的一个短语叫羡慕嫉妒恨。 Dan juga ada satu istilah yang begitu populer pada tahun 29 di Tiongkok itu dikatakan, karena iri hati timbullah kecemburuan dan membenci. 这个短语非常形象啊！ Saudara, bahwa kalimat itu begitu tipikal. 你刚开始是对人羡慕， Engkau awalnya itu engkau kagum pada seseorang. 羡慕本来是还好，没有什么问题， Bahwa kagum itu adalah sesuatu yang baik dan Tapi memang tidak ada masalah. 但是没有把握好度，接下来就是嫉妒。 Tapi kalau kita tidak jaga kekaguman itu dengan baik-baik, maka Jitu. langkah selanjutnya itu akan menjadi iri hati. 嫉妒到一定程度之后，就产生记恨。 Maka kalau iri hati itu masuk selangkah lagi, maka timbullah satu kebencian. 所以这个短语很好的表达了，很形象的表达了这个嫉妒它的前后发展的过程，心理过程。 Maka kalimat itu sudah menyatakan bagaimana urutan daripada pertumbuhan itu, perkembangan itu dari iri hati, kemudian cemburu, lalu membenci. 弟兄姐妹，在我们今天这一个充满竞争啊、追求所谓的效率，甚至是非常急功近利的时代， Saudara, kita pada zaman itu kita sangat mementingkan tentang kompetisi, satu perkembangan persaingan. 嫉妒是我们每一个基督徒都必然会面对的一个试探。 Maka iri hati itu juga menjadi salah satu cobaan yang harus kita hadapi sebagai seorang Kristen. 甚至是你和我都不能避免的问题。 Dan bahkan saudara saya, kita tidak terhindarkan. 那我们要怎样去认识嫉妒，要去得胜嫉妒呢？ Lalu bagaimana kita bisa mengenal dengan baik itu apa itu iri hati? Lalu bagaimana kita menang atas iri hati itu? 那恳求真理的圣灵来带领我们，让我们今天借着这个机会来揭开这个嫉妒的阴谋。 Dan kiranya Roh Kudus menolong kita sehingga kita memiliki kesempatan pagi ini kita bisa mengsingkapkan modus daripada iri hati itu. 然后透过信靠耶稣基督的恩典来摆脱嫉妒的毒链。 Lalu kita bersandar pada kasih karunia Tuhan, kita bisa menang daripada iri hati itu. 说它毒链，是因为它是阴毒，它是有罪恶的，它就像链子一样一直环绕着我。 Maka kita katakan iri hati itu seperti satu racun karena dia akan meracuni kita terus mengelilingi kita. 但是我们首先来看嫉妒是什么 Maka pertama-tama kita melihat apa itu satu kecemburuan, satu iri hati. 啊？这个有一个比较完整的定义供大家参考。
Dan saudara, ini ada satu kalimat yang agak lebih utuh yang menjadi satu referensi bagi kita. 那嫉妒呢，其实上是人类历史悠久的一种差别和比较的情感。 Saudara, iri hati dalam sepanjang umat manusia itu adalah satu perasaan perbedaan dan perbandingan. 是指某一个个体对同一系统当中，在才能啊、社会评价呀、地位啊、成就啊，或者相貌或者其他方面比自己优越的人，所怀着的一种不满、不安、痛苦和憎恨的一种心理。 Dan itu sehubungan dengan satu bakat, satu evaluasi sosial, satu status, satu prestasi, satu penampilan, atau orang yang lebih unggul dari diri kita yang kita merasa tidak puas. 它像是一种复杂的心理， Dan itu satu komplikasi kompleks di dalam hati kita. 因为嫉妒还夹杂着，还同时还存在着羞愧啊、焦虑啊、恐惧啊、愤怒、敌意，还有怨恨等等。 Karena dalam iri hati itu ada dengan rasa malu, cemas, takut, marah, dan permusuhan dan bahkan dendam. 它的产生呢，通常是跟个人还有环境有关。 Saudara, itu dia muncul itu seringkali itu berkaitan dengan individu masing-masing atau berkaitan dengan komunitas kita. 个人的话，比如说自我封闭啊、自卑啊、争强好胜啊。 Dan kalau kita itu kita secara individu seperti kita itu menutup diri, kita minder, kita rendah hati, kita mau menang sendiri, kita mau mengkritik. 还有挑剔、自我中心等等这些性格 Dan 缺 juga 陷。 kita egois dan kita juga punya satu cacat pribadi lainnya. 还有有时候是因为自我定位、角色的定位错了， Atau kita juga menempatkan pada posisi yang salah. 还有自己的自我实现啊，自己的理想目标没有实现，受到拦阻了， Atau juga bisa karena idealis keinginan kita itu tidak tercapai. 然后就产生嫉妒。 Maka timbullah iri hati itu. 那环境呢，就是跟外在的，比如说很竞争，然后很比较，不公不义，然后特别注重过分注重公平等等。 Lalu lingkungan itu seperti satu persaingan, satu perbandingan, satu ketidakadilan. Dan kita lebih menekankan satu keadilan, lalu kita tidak tercapai keadilan itu kita menjadi iri hati. 那嫉妒到底是什么呢？ Dan apakah itu iri hati itu? 啰啰嗦嗦讲一大堆，对吧？ Saudara, saya sudah bicara panjang lebar begitu. 如果简单的说的话，嫉妒可以就是说，人有我无，心不舒服。 Maka dengan sederhana kita bisa katakan itu, apa itu iri hati? Itu orang lain itu memiliki, tetapi saya tidak memiliki. 为什么他有我没有？ Mengapa dia bisa memiliki, saya tidak memiliki? 那这就是嫉妒。 Itulah iri hati. 如果说他有，哎呀，真好，他有，这个就是羡慕。 Dan kalau dia ada, kita sungguh baik dia ada, lalu kita kagum. 我们再看一下名人怎么看嫉妒。 Dan kita melihat bagaimana orang-orang terkenal itu melihat akan iri hati itu. 有一些名言给大家分享。 Saudara, ada berapa orang terkenal mereka punya satu kesimpulan demikian. 比如说，骄傲、嫉妒、贪婪是三个火星，它们使人心爆炸。 Misalkan kesombongan, iri hati, dan keserakahan itu adalah 3 percikan api yang membuat hati itu bisa meledak. 嘣！ Boom. 如果你还没有炸，感谢主。 Kalau saudara masih belum terjadi ledakan itu, bersyukurlah pada Tuhan. 还有比如说，不要让嫉妒的蛇钻进你的心里，这条蛇会腐蚀你的头脑， Dan juga 毁 ada 坏你的 kalimat 心 yang 灵。 mengatakan jangan biarkan ular iri hati itu masuk ke dalam hatimu. Itu akan merusak pikiranmu dan juga akan menghancurkan hatimu. 嫉妒别小看它，它有可能使人面目全非，变得。 Saudara, kita jangan menganggap rendah akan enteng akan iri itu. Kadang-kadang dia justru yang bisa membinasakan kita. 还有一句，比如说，由于嫉妒人不去从自己所拥有的事物当中去汲取快乐，却要不断的从别人所拥有的事物当中去汲取痛苦。 Kemudian saudara, ada satu kalimat lagi mengatakan karena iri hati orang-orang tidak memperoleh kesenangan dari apa yang dimilikinya, tetapi akan terus-menerus dari apa yang dimiliki orang lain dan akhirnya membuat dia menjadi menderita. 这句话说得很好，很 Kalimat 深刻。 itu sangat baik sekali. 那这些都是名人讲的啊，我们看看圣经怎么说呢？ Saudara, ini yang dikatakan oleh orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal. Lalu kita coba melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. 圣经当中跟嫉妒有关的经文非常的多啊。 Saudara, ayat-ayat yang berkaitan dengan iri hati dalam Alkitab itu begitu banyak. 我只是列几处给大家看。 Saya hanya tunjukkan berapa ayat saja.
比如说，心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。 Misalkan dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati akan membusukkan tulang. 比如说，新加坡常用的新译本呢，新译本的翻译就更容易理解。他说，这个心里平静啊，就可以使身体健康。 Saudara, dalam terjemahan yang baru dapat dikatakan kalau hati yang tenang itu akan membuat tubuh itu menjadi sehat. 但是嫉妒却能够使骨头朽烂。 Tetapi iri hati itu akan membusukkan tulang. 还有比如说这个愤怒害死愚妄人，嫉妒杀死痴迷人。 Dan juga dikatakan sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. 这个痴迷人也可以翻译成愚蠢的人。 Saudara, orang juga dikatakan orang yang bodoh. 还有在马可福音有一段经文，这里面就当时主耶稣就提到了这些恶都是从人里面出来的。 Saudara, dalam Injil Markus juga dikatakan waktu Yesus menyebutkan bahwa kejahatan itu muncul di dalam hati 并且能够污秽人 dan bahkan bisa menyebabkan satu kesalahpahaman. 啊，其中就有嫉妒。 Dan salah satu di dalamnya itu ada iri hati. 然后还有一段经文大家很熟悉的加拉太书的这一段经文。 Dan juga satu ayat yang kita sudah kenal sekali itu surat Galatia. 那这里面也是提到嫉妒。 Maka di dalam bagian Galatia pasal 5 juga bicara tentang iri hati. 是人的情欲、私欲或者是罪的一种表现。 Dan itu juga satu identitas akan hawa nafsu, satu keinginan manusia yang tidak terkendali. 那保罗在这里很清楚的就说，行这些事的人必不能承受神的国。 Maka Paulus di sini dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 那我们从这些经文来总结，就可以清楚的看到， Maka dari berapa ayat-ayat ini kita bisa mengambil satu konklusi dan kita bisa melihat 嫉妒它能够伤害我们的身体健康，甚至能够杀人。 bahwa iri hati itu bisa merusak, mengganggu kesehatan kita, bahkan bisa mencelakai seseorang. 而嫉妒呢，是从我们人心里面出来的恶。 Bahwa iri hati itu adalah satu keinginan yang jahat yang muncul di dalam hati 能够 kita. 使我们人污秽有罪。 Sehingga membuat kita itu menjadi kita bisa berdosa, kita bisa menyalahpahami orang lain. 而且保罗说，告诉我们，嫉妒的人必不能承受神的国。 Dan bahkan Paulus mengatakan orang-orang yang melakukan atau punya satu iri hati itu, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 完了，是不是你我都有嫉妒，我们不能承受神的国？ Lalu habislah saudara, bukankah saudara saya kita itu ada iri hati dan hati kita seringkali ada. Lalu kita tidak punya bagian kerajaan Allah. 将来不能去天堂了。 Lalu nanti kelak kita tidak bisa ke surga. 那不是这样理解啊。 Dan itu bukan pengertiannya 圣经 demikian. 当中提到的所有的这些罪啊，之所以说最后不能够承受神的国，是因为犯这些罪的人，他持续不断的犯，而且到临死之前都不悔改。 Maka dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan demikian itu, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah itu adalah orang yang terus-menerus melakukan demikian, berulang-ulang kali terus-menerus, dan dia tidak mau bertobat, tidak mau berubah, dan akhirnya memang dia tidak bisa atau tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. 那罪不悔改就不能够得赦免，我带着罪当然不能够去天堂，因为天国是没有罪的呀。 Kalau dosa itu kalau tidak ada pertobatan, maka pasti tidak ada pengampunan. Kalau kita terus membuat satu dosa yang tidak mau berubah, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke surga yang tanpa dosa? 但从这里可以看到，嫉妒像是很严肃的问题，也是 Maka 很可怕的 dari 罪。 sini kita melihat bahwa iri hati itu adalah satu persoalan yang sangat serius yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. 然后我们再来回到刚才的主题和经文， Maka kita kembali kepada ayat tadi dan satu tema tadi. 这个题目很有意思。 Saudara, tema ini sangat berarti sekali. 意思是说用这句话来描述这个嫉妒，嫉妒就是竞争，可以吧？ Maka saudara kita satu kecemburuan, satu iri hati itu di dalam kompetisi kan boleh. 好像是在说跟人比，可以吧？ Seperti seolah kita mengatakan kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan boleh. 跟人争没问题吧？ Bahwa kita coba kompetisi dengan orang lain kan boleh. 你不跟他争，他跟我争啊。 Kalau dia tidak kompetisi dengan saya kompetisi dengan dia. 竞争其实本来竞争这个词是一个中性词，没有问题。 Dan sebetulnya istilah kompetisi itu satu istilah yang netral. 竞争本身不一定只是犯罪得罪神。 Bahwa kompetisi itu sendiri
belum tentu itu ada satu perbuatan dosa. 但是不良的竞争、恶性的竞争，就是因为有罪。 Tetapi kompetisi yang tidak sehat, kompetisi yang dengan dosa perbuatan itu, maka itu adalah kompetisi yang tidak benar. 竞争背后，其中一个很重要的动机就是嫉妒。 Dan motivasi di balik pada kompetisi itu, salah satunya itu adalah karena iri hati. 所以再想想，如果是因为嫉妒而竞争，可以不可以？ Maka coba kita renungkan baik-baik. Kita berkompetisi dengan seseorang karena kita iri hati, apakah itu pantas? 显然不可以，是吧？ Tentu saja tidak pantas. 那如果因为嫉妒而竞争，又会怎么样呢？ Lalu karena kita iri hati pada orang itu, lalu kita coba kompetisi, lalu bagaimana? 那其实上经文就有告诉我 Maka 们啊。 dalam surat Yakobus berkata kepada kita, 那其实上在这个第3章第1节保罗当时就有提醒， dalam Yakobus 3 ayat pertama juga diingatkan. 不是雅各啊，雅各提醒当时的 Yakobus dia ingatkan kepada kita. 他在这里面说，不要多人做师傅，因为你们要晓得要受更重的审判。 Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa kita sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 因为当时雅各就是要去劝诫、去警告那些很多人想好为人师啊，做师傅。 Dan karena pada zaman itu Yakobus itu dia mau menasihati, karena pada zaman itu ada begitu banyak orang mereka mau menjadi guru. 好为人师不一定说是要做带领的哈，在平时生活当中好为人师。 Maka menjadi guru itu bukan berarti dia menjadi pimpinan, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia coba menggurui. 而这个背后可能就是因为嫉妒。 Maka di balik itu semua itu salah satunya itu karena ada unsur iri 那我们 hati. 刚才读的这一段经文呢，其实上有提到很多， Maka firman Tuhan kita baca tadi itu juga menyinggung banyak hal. 比如说嫉妒啊、贪恋啊、纷争啊、征战啊、斗殴啊、战斗啊等等很多这些词啊相关的。 Misalkan itu bahwa itu satu iri hati, mementingkan diri sendiri, memekan diri, dan berdusta dan sebagainya. 而这些词在经文当中我们一读很容易明白，显然他们都是负面的。 Maka saudara, kata-kata ini begitu kita baca, kita sangat mudah mengerti karena bersifat negatif. 它描述的就是人心里面一系列的罪恶的反应。 Maka digambarkan itu adalah satu refleksi isi hati dosa manusia. 而起初呢，就是因为人心里面有苦毒、有恶毒的这种嫉妒 Maka， 然后就自私啊、野心啊、贪恋啊，各种各样的问题都出来了。 Maka awalnya itu di dalam hati manusia itu ada satu kepahitan, maka akhirnya muncullah satu refleksi, maka dia itu mementingkan diri sendiri, dia iri hati, dan dia juga mengkakan diri. 甚至斗殴、打斗，甚至杀人。 Dan bahkan mereka itu berantem dan bahkan akhirnya membunuh. 那这些罪恶的方式呢，显然都不是求神，也不是信靠神、顺服神的表现。 Maka pola gaya demikian itu menunjukkan bahwa dia itu bukan meminta kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 而是相信自己、依靠自己的表现， Tetapi satu identitas bahwa dia percaya pada diri sendiri. 也是顺从人的肉体私欲、情欲的表现。 Dan juga satu identitas melakukan menuruti keinginan daging, keinginan hawa nafsu. 而且是在怀着不良的、罪恶的动机，妄求神来满足自己的私欲的表现。 Dan juga itu tersimpan satu motivasi yang tidak benar, mencari sesuatu itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri. 那人在这种状态当中啊，他以为自己很有心计、很有智慧， Maka manusia dalam kondisi situasi demikian, maka dia menganggap dirinya hebat, penuh dengan hikmat. 以为这样能够达到自己想要的。 Maka dengan berpikir bahwa dengan cara begini, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. 但是雅各在这里清楚地告诉我们，这不是属天的智慧。 Tetapi Yakobus di sini dengan jelas berkata kepada kita, itu bukan hikmat surgawi. 跟一个基督徒他的温柔善行、属天的智慧是相反、相违背的。 Maka bertolak belakang dengan satu hikmat sebagai seorang umat Kristen yang punya dengan lemah lembut, dengan keramah tamahan. 而且他还说，这是属地的、属 Dikatakan 世界的，也就是 ini adalah yang bersifat dunia, 是属情欲的，也就是属肉体的。 adalah termasuk pada hawa nafsu, keinginan daging. 而且他说是属鬼魔的， Dan juga dia 是属鬼魔的。 bahwa termasuk daripada setan-setan. 这个对我们基督徒来讲是很严厉的警告。 Saudara, ini bagi kita seorang Kristen itu satu peringatan yang sangat serius.
雅各希望我们能够醒悟， Yakobus mengharapkan bahwa kita bisa sadar 看到我们人的罪性和这些恶的背后，我们自以为聪明，自以为想能够达到的，其实上这个是有很大 maka 的问题。 kita melihat bahwa di balik pada sifat dosa kita, maka kita mengira diri kita benar, kita mau mencapai tujuan yang kita mau inginkan. Sebetulnya itu ada satu perbuatan 既然 dosa. 是恶的话，就一定会有恶果。 Maka kalau itu adalah satu perbuatan jahat, pasti akibat hasilnya juga akan satu kejahatan. 那怀着极度的恶，它的恶果是什么呢？ Maka kalau kita mengandung akan niat yang jahat itu 这一段 bagaimana? 经文也很清楚的让我们看到，它会导致人抵挡真道，带来扰乱，带来各种各样的坏事。 Maka ayat ini mengatakan bahwa dia akan mendatangkan kekacauan, dia akan mendatangkan banyak keonaran. 这个是不是只有初期教会才有呢？ Apakah hal-hal demikian itu hanya gereja mula-mula yang ada demikian? 显然不是，历世历代的教会，甚至只要是团体，甚至家庭也都有。 Tentu saja sepanjang sejarah gereja selalu ada, bahkan dalam komunitas-komunitas gereja pun ada. 人以为通过嫉妒，通过自己的一些手段、一些方式、一些心计，能够得到自己得到的，觉得那个是我应该得到的。 Dan manusia melalui iri hati itu dia dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan dia, dan dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang pantas dan layak dia miliki, dia peroleh. 保罗在经文里面告诉我们说，这其实上是与世俗为友，也就是与神为敌。 Dan Paulus mengatakan bahwa itu sebetulnya kita sudah menjadikan Tuhan sebagai musuh kita. 而带着这种极度的心去争强好胜，好像好为人师，自己很了不起，一定会受到更重的审判。就是 Dan 刚才 kita 第一 dengan 节说的。 satu iri hati, kita untuk mencapai tujuan, kita menganggap diri kita itu luar biasa, dan akhirnya kita akan mendapatkan penghukuman yang jauh lebih berat. 弟兄姐妹，这里面让我们看到，活在嫉妒和纷争各种各样的这个私欲当中， Saudara, kita melihat bahwa kita hidup dalam iri hati, di dalam satu pertengkaran, dalam permusuhan itu. 其实上就是活在罪中， Sebetulnya itu kita sudah hidup di dalam dosa. 就是跟这个世俗和罪恶的世界做朋友，在与神为敌。 Bahwa artinya kita sudah bergaul dengan dunia ini, bergaul dengan kuasa kegelapan. 但是雅各在这里清楚的告诉我们，就像保罗也是一样，我们不是属于这个世界的，我们是属神的。 Tetapi Yakobus sama seperti Paulus di sini dengan jelas menasihati kita bahwa kita ini bukan milik dunia, tetapi kita adalah milik kepunyaan Tuhan. 我们就不应该再用这个世界上的智慧， Maka kita tidak seharusnya lagi kita memakai hikmat dunia. 我们是主耶稣基督已经用他的生命买赎回来、换取回来，永远归属于他的。 Dan kita itu, Yesus Kristus dengan darahnya itu dia sudah menembus kita, menyelamatkan kita, dan membayar dengan harga yang mahal. 我们是属于这一位真神、真智慧的，不是属于魔鬼的，属于魔鬼的智慧的。 Kita itu adalah milik Tuhan yang hikmat dari Tuhan. Kita bukan milik kuasa kegelapan dengan hikmat daripada kegelapan. 我们是属圣灵的，不是属于肉体情欲的。 Dan kita milik daripada Roh Kudus, kita bukan milik daripada hawa nafsu kita. 所以保罗为什么他接下来就说了一句很特别的话，就是第4章第5节。 Maka Paulus dengan jelas mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sekali, dia kata demikian. 他在这里说，他说：“你们想经上所说的是突然的吗？神所赐住在我们里面的是灵，是恋爱至于嫉妒吗？” Maka dia katakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. 这个和合本这个翻译不太好理解。 Saudara, terjemahan asli itu tidak begitu tepat. 那我们看这个修订版就好理解。 Maka kita lihat satu terjemahan Mandarin yang versi yang baru dikatakan demikian. 其实上，它是翻译成这样，可以说，经上说神爱安置在我们里面的灵，爱到极度的地步。你们以为这话是突然的吗？ Maka dikatakan bahwa kasih Tuhan yang ditempatkan di dalam roh kita itu, maka kasih itu membuat iri hati itu tidak punya bagian lagi. 这里这经文是在告诉我们，神爱我们，爱我们的灵魂。 Saudara, firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa Tuhan itu dia mengasihi kita, dia mengasihi roh kita. 而神对我们的爱是怎样的爱？是忠贞不移、永远不变的爱。 Dan kasih Tuhan kepada kita itu kasih yang setia, yang selamanya, yang tidak pernah berubah. 就像旧约的何西阿先知对待他那个淫乱的妻子一样的爱。
Maka seperti Alkitab Perjanjian Lama, Nabi Hosea, dia bagaimana memperlakukan istrinya yang sebagai seorang mantan pelacur. 上帝对我们的爱，这种专一的爱，同时也是一种极度的爱。 Dan kasih Tuhan kepada kita, kasih yang fokus, yang satu-satunya, dan juga sekaligus merupakan kasih yang penuh dengan iri hati. 有些人可能会感到很困惑， Mungkin saudara merasa bingung, kacau. 上帝的爱是极度的爱，那就上帝也有极度啊。 Dan kasih Tuhan itu kasih yang iri hati, masa Tuhan itu juga iri hati. 或者有的人他会觉得很高兴，哎呀，原来上帝也是极度的。 Dan mungkin ada sebagian orang mengatakan atau dia senang, rupanya Tuhan juga iri hati. 但是事实是，上帝确实是极度的，上帝的爱也是极度的爱。 Tapi sebetulnya Tuhan itu dengan kasihnya, dia juga iri hati akan kasih itu. 那只不过是我们中文的圣经没有翻译成极度，它翻译的是忌邪。 Dan dalam terjemahan itu tidak di Mandarin tidak diterjemahkan iri hati itu, sebetulnya itu adalah iri hati. 旧约反复讲到这位上帝是忌邪的上帝。 Maka saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama, mungkin Indonesia terjemahkan sebagai iri hati Allah itu mengasihi dengan iri hatinya. 凡是爱上了上帝之外的任何人事物的，上帝是很极度的。 Maka kalau barang siapa yang lebih mengasihi hal yang lain di luar Tuhan, maka Tuhan itu iri hati pada dia. 因为我们是属于上帝的。 Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. 当我们爱上了上帝之外的，就是对上帝不忠，他就会嫉妒。 Maka kalau kita mengasihi yang di luar Tuhan, berarti kita tidak setia pada Tuhan, maka Tuhan akan iri hati pada kita. 那上帝跟人的这一种关系，就在婚姻婚约里面体现出来。 Maka relasi antara kita dengan Tuhan itu tergambar di dalam pernikahan. 而婚姻当中，两个相爱的配偶，有一方他爱上了别的人，你嫉不嫉妒？ Maka kalau dua pasangan mereka saling mengasihi, tetapi pada saat yang lain ketika salah satu pasangan mengasihi orang lain, apakah pasangan itu akan menjadi iri hati atau tidak? 那所以除了这种婚约关系，神与人这种专一的爱的关系的这当中的嫉妒之外，其他的所有的嫉妒都是犯罪得罪神。 Maka selain daripada satu iri hati antara salah satu kedua pasangan itu, maka iri hati yang lain itu adalah satu perbuatan dosa. 但是我们人有罪性，我们人很容易爱上除上帝之外的其他的，对吧？ Tapi kita manusia itu kita punya sifat dosa, kita gampang mengasihi yang di luar Tuhan. 甚至在今天这个试探这么多的时代，我们也很容易，甚至很容易心里面有想法爱上，或者是喜欢爱上除了配偶之外其他的人事物。 Maka pada zaman ini saudara, kita begitu gampang, selain kita mengasihi pasangan kita, kita gampang terjerumus untuk mengasihi orang-orang yang lain. 所以我们需要求主来帮助我们去怎样去得胜这个极度的罪，因为这是很现实的问题。 Minta Tuhan tolong kita supaya kita menang atas iri hati, satu problem yang nyata di dalam kehidupan kita. 嫉妒其实上是一种很深的、很隐藏的、容易忽略的罪。 Saudara, itu iri hati itu begitu tersembunyi dalam hati kita yang mungkin begitu gampang kita abaikan. 但是它有很大的杀伤力。 Tetapi dia punya satu kuasa yang besar untuk melukai. 大家看这一节经文， Saudara, kita perhatikan ayat ini. 这经文说：烈怒虽然凶残，暴怒好像狂澜，但是人还可以忍受。但是面对嫉妒呢，谁能站得住呢？ Dikatakan panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? 为什么呀？ Mengapa? 因为你暴怒，你脸一红，别人看到了呀。 Karena kamu marah, kamu emosi, kamu melihat. 你心里深处嫉妒，别人看得到吗？ Dan kalau itu kelihatan, tapi kalau dalam hatimu ada satu iri hati, 看不到啊， apakah kelihatan? Tidak. 可能自己都不知道啊。 Mungkin engkau sendiri pun tidak menyadari. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian, 那这样经文讲的这么难对付，是不是说这个嫉妒没有办法解决的，是没有办法得胜的罪 mengatakan 呢？ bahwa iri hati begitu sulit. Apakah memang kita tidak punya daya untuk mengatasinya, untuk menang atasnya? 当然不是，圣经也从来没有这样讲。 Tentu saja tidak. Alkitab juga tidak berkata demikian. 那其实圣经有很多关于嫉妒的这个教导， Saudara, dalam Alkitab juga ada banyak ayat yang pengajaran berkaitan dengan iri 大 hati. 部分是劝诫劝我们啊 Dan pada umumnya itu satu nasihat kepada kita. 不要对作恶的、对不义的人嫉妒。 Janganlah kita iri hati atau cemburu kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. 也不要去跟他们一样， Janganlah kita punya keinginan untuk sama seperti mereka. 很清楚是吗？你甚至都不要想去跟他
lawan。 Dan dikatakan jangan ingin bergaul dengan mereka. 然后呢，在罗马书里面也提到了啊， Kemudian juga dalam surat Roma dikatakan, 这里面一系列的这个命令说，行事为人要端正，好像在白天啊。然后呢，不可荒宴醉酒，不可好色淫荡，不可增进嫉妒。 ini satu perintah, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan pesta pora, jangan kemabbukan. 然后在加拉太书也说，不要贪图虚名， Juga dalam surat Galatia dikatakan janganlah kita gila hormat. 因为当贪图虚名的时候，就很容易产生嫉妒。 Karena begitu kita gila hormat, kita gampang terjatuh dalam iri hati. 然后在提摩太前书也有提到， Kemudian juga dalam 1 Timotius juga disinggung. 这里面就有讲到嫉妒纷争的问题。 Maka dikatakan ada satu perpecahan, satu iri hati. 那这些人就是心思败坏、丧失真理，视金钱为获利的途径。 Maka orang itu adalah yang bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cera dan lain-lainnya. 然后，但是保罗就提醒说，金钱又知足才是大大的利益。 Maka Paulus itu mengingatkan satu kehidupan yang saleh itu adalah satu hal yang baik. 因为我们人生在世没有带什么来，最后也不能带什么走。 Karena kita hidup manusia, kita datang tidak membawa apa-apa, kita pergi juga tidak bisa membawa 最 apa-apa. 后一节经文劝我们，有吃有穿的就可以知足了。 Maka akhirnya ayat ini terakhir mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah kita. 那从这些经文，我们做一个小结就可以知道， Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan kecil. 圣经在劝我们不要去贪图虚名，去追求宴乐。 Maka Alkitab mengingatkan kita, janganlah kita itu mencari akan hal-hal yang sia-sia. 不要去嫉妒那些恶人、那些坏人， Janganlah kita iri hati kepada orang-orang yang jahat. 甚至不要去跟他们相处， Dan bahkan kita jangan bergaul dengan mereka. 反而要行事为人光明正大， Bahkan kehidupan kita harus dengan sopan, harus dengan terbuka. 要敬钱又知足。 Harus saleh, harus merasa rasa puas. 如果总结的话，可以说就是要敬畏神，要远离罪恶， Dan 要 kalau 知足 kita 常乐。 konklusikan, maka kita harus takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, kita punya satu rasa puas, dan kita selalu berbahagia. 这就是雅各说的属天的真正的智慧。 Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus, itu adalah hikmat surgawi. 感谢主，我们拥有独一的真神，所以我们能够拥有这样真 Kita 正的智慧 bersyukur。pada Tuhan, kita punya Allah yang hidup, maka kita punya hati yang demikian. 所以你看保罗在这里怎么说？ Di sini 雅 katakan, 各在这里 katakan 怎么 di 说 sini.？雅各就在这里面就告诉我们，这一种属天的智慧，它首先就是清洁的，是纯洁的，是圣洁的。 Dan hikmat daripada atas itu pertama itu dia murni. 然后它带来的就是和平、温柔、谦逊。 Dan dia membawa satu pendamaian, peramah, penurut. 而嫉妒它就是罪，它带来的就是纷争，是吗？ Dan iri hati itu yang dia bawa datangkan juga satu perselisihan. 这种属天的真智慧，雅各也很清楚的，接下来在第4章教导我们。 Dan hikmat surga itu Yakobus juga dengan jelas dalam pasal keempat diajar pada kita. 也就是说，我们要想到神会赐更多的恩典，他抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。 Bahwa Tuhan bisa memberikan anugerah yang jauh lebih besar. So, Tuhan membenci orang congkak, memberkati orang yang rendah hati. 所以他在这里面命令我们要顺服神， Maka di sini dia perintah pada kita supaya kita taat kepada Tuhan. 要抵挡魔鬼， Harusnya kita menentang kepada 因为 kuasa 因为 kegelapan. 嫉妒不是出于神，是出于魔鬼。 Karena iri hati itu bukan datang dari Tuhan. 那你抵挡他，他就会逃跑，必 Maka 然逃 waktu 跑。 kita melawan dia, maka dia akan melarikan diri. 所以他就劝我们要亲近神，神就必亲近你。 Maka dia nasihat pada kita mendekat pada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. 然后说有罪的人呢，要洁净你们的手；心怀恶意的人呢，要清洁你们的心。 Maka orang yang berdosa itu engkau sucikan hatimu. 要在主的面前谦卑，那么他就必使你高升。 Engkau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan kamu. 所以从这里面我们可以总结出得胜极度的出路。 Maka dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, konklusi bagaimana jalan keluar kita mendapatkan kemenangan. 所以雅各书也被称为新约的智慧书。 Maka surat Yakobus sebagai sebuah satu surat hikmat dalam Alkitab Perjanjian Baru. 他指出了人心里面这么复杂、这么深的问题。 Dia menunjukkan hati manusia begitu kacau, begitu kompleks.
但是他也给我们出路。 tapi dia juga memberikan kita satu solusi. 而对于嫉妒，从这里我们就可以知道，需要谦卑的信靠主的恩典是够用的。 Maka cara kita mengatasi satu iri hati itu adalah kita harus bersikap rendah hati, kita percaya pada kasih karunia Tuhan. 我们需要顺服神， Kita perlu taat pada Tuhan 要抵挡魔鬼。 dan kita harus melawan 那怎么 iblis. 做得到呢？要去亲近神。 Bagaimana kita bisa lakukan? Itu kita perlu dekat dengan Tuhan. 然后，如果万一跌倒软弱了，要认罪悔改。 Kalau kita terjatuh, kita gagal, lalu bagaimana? 感谢主，无论是在来教会还是你平时，每一次当你亲近神的时候，你就是在得力量。 Puji Tuhan, baik ketika kita datang ke gereja atau ketika di rumah engkau dekat pada Tuhan, maka kita kembali memperoleh kekuatan. 其中特别这个谦卑和顺服很重要， Dan salah satu bahwa kita rendah hati, kita taat itu penting. 因为它的背后是出于要敬畏上帝。 Karena di balik itu adalah satu hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. 关于这个谦卑呢，所以保罗也有一句很重要的这个经文 Dan 可以帮助 berkaitan 我 dengan rendah hati itu harus juga ada satu kalimat yang penting. 啊，就是这个：凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑，个人看别人比自己强。 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendak dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 比这个强翻译更好的是重要， Bahwa dikatakan jauh lebih penting. 看别人 Lebih 比 utama. 看别人比自己重要。 Kita menganggap orang lain itu lebih utama, lebih penting daripada kita sendiri. 因为当你心里面总是去比较的时候，你就很容易产生嫉妒。 Karena begitu kita punya hati yang terus membanding-bandingkan, kita gampang terjatuh dalam iri hati. 贪图虚荣， Dan kita punya terjatuh dalam keinginan pujian yang sia-sia. 特别是我比他还强的时候，他却得到了我没有得到的。 Khusus kita merasa kita lebih kuat daripada dia, tapi dia memiliki apa yang tidak kita miliki. 完了，这个就解决不了问题了。 Habislah kita ini tidak bisa selesaikan 所以更 masalah. 好的翻译就是：我看他比我更重要， Maka yang dikatakan bahwa kita melihat dia itu lebih utama daripada kita. 他是上帝所贵重的， Dia adalah yang berharga di mata Tuhan. 这样就能够解决人的这个问题。 Dengan begitu bisa menyelesaikan persoalan hati kita. 那专家他们研究发现， Maka pakar mereka selidiki, mereka temukan. 针对嫉妒有一个很重要的，就是要对付人的不平衡的心理。 Maka mengalahkan iri hati itu satu poin yang penting, yaitu kita harus mengatasi ketidakseimbangan hati kita. 心理不平衡呐、 Hati kita tidak balance. 为什么他有我没有啊？ Mengapa dia punya, saya tidak punya? 心里就不舒服啊。 Hati tidak nyaman. 当这些心理反应产生的时候，我们就要 Dan 小心。 ketika hati itu merefleksikan semua ini, kita harus hati-hati. 那专家指出，心理平衡对人的心理的那个平衡的那个状态、平静的状态， Dan 跟 pakar 人的心 mengatakan 健康影响很大。 bahwa keseimbangan hati manusia itu sangat berkaitan dengan kesehatan manusia, itu punya kaitan yang erat sekali dengan ketenangan hati manusia 而我 juga. 们刚才真言书也提到了，心理平静，身体就健康，是不是？ Tadi juga Amsal mengatakan bahwa hati kita tenang, tubuh kita menjadi sehat. 所以世界上的研究跟圣经很多时候是一致的， Maka 如果是对 banyak 的。 penyelidikan daripada dunia, pakar-pakar ini juga bersama mirip dengan apa yang dikatakan Alkitab. 心理平衡很重要，但是又很难。 Hati itu begitu seimbang, itu penting, tapi begitu sulit. 当人心里面产生了不平衡的心理，我们怎么办呢？对于我们基 Ketika 督徒来 hati 讲， kita timbul ketidakseimbangan, lalu kita harus bagaimana? 如果是你因为你有冤屈，你要记得伸冤在主臂。 Dan kalau engkau ada satu dendam, engkau ingat bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. 啊，然后使心里面得安慰。 Sehingga hati kita terhibur. 还要记得，就是神要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁， Dan 这是他的 hendaknya 主 kita 权，对 ingat 吧？ bahwa Tuhan mau memberkati, dia berkati siapa? Itu adalah satu otoritas daripada Tuhan. 如果觉得我不如、我不够，我要信靠神的恩典够用。 Dan kalau kita merasakan kita kurang, kita tidak seperti begitu, kita perlu lebih bersandar kepada anugerah 而 Tuhan. 不是去嫉妒。 Bukan kita ada iri. 但是我们有时候明白真理，然后去实践真理的时候，还是常常会失败 Tapi。seringkali kita mengerti kebenaran, kita mau aplikasikan kebenaran itu begitu sulit. 特别是关于这些心理上，或者是这个人性里面很深的罪的时候， Dan 不容易啊。 waktu kita melihat akan sifat daripada dosa manusia itu begitu tidak gampang. 如果你一旦发现自己或者你身边的人，他很难的去得胜，
Dan kalau kita melihat diri kita atau orang di sekitar kita, dia sulit untuk menang akan ini. 那通常可能需要好好去思考它的原因。 Dan seringkali kita harus dengan baik-baik kita pikirkan apa sebabnya. 其中一种有可能的重要的原因，可能是跟心里面曾经受的伤害有关。 Salah satu poin adalah mungkin dalam hatinya pernah dilukai, disakiti. 那这是一句名言， Dan ini satu kalimat. 他说：“嫉妒就像一只苍蝇呐、经过身体健康所有的部分，最后飞的时候停在哪里呢？就停在那个受伤的地方。 Kecemburuan itu seperti lalat yang melewati semua bagian tubuh yang sehat dan berhenti di tempat yang terluka. 也就是说，人产生嫉妒，它更深的原因，可能是因为以前心里面受伤的伤害。 Artinya mungkin bisa satu iri hati dalam manusia itu mungkin kalau kita jauh telusuri, mungkin dulu dia pernah tersakiti. 为什么这样？ Mengapa begitu? 为什么我的家庭是这样？ Mengapa keluarga saya 为什么 begini? 我的经历是这样？ Mengapa pengalaman saya begini? 为什么我努力争取的得不到？ Dan mengapa saya sudah berjuang untuk memilikinya tapi saya tidak memperoleh? 这个背后是因为心里受到的 Di 伤害。 balik itu mungkin dalam hatinya pernah terluka. 如果是跟这个伤害有关，那就要去对付这个伤害。 Dan kalau memang ada berkaitan dengan yang pernah dia tersakiti, kita harus hadapi hal ini. 靠着圣经的真理， Bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. 但是如果靠着圣经的真理还很难的话， Kalau bersandar kepada kebenaran firman Tuhan masih begitu sulit. 就要找教牧人员啊、牧师、传道人，要找专业的基督徒的心理辅导员来陪伴你，来帮助你。 Mencari hamba Tuhan, menjadi senior atau mencari pakar Kristen yang akan menolong. 但是坦白说，即使在辅导的过程当中，有时候要帮助人很深的问题，也是很不容易，很难 Tapi。dengan jujur kita katakan ketika kita men-counseling, membantu seorang itu, satu problem begitu dalam juga tidak begitu 而 gampang. 且那个过程可能会很痛苦， Dan prosesnya itu mungkin juga begitu menyakitkan. 因为你要面对你最深的问题， Karena engkau akan menghadapi problemmu yang paling dalam. 特别是受伤害的。 Khususnya ketika engkau tersakiti. 那这个过程当中怎么办呢？ Maka dalam proses ini bagaimana? 没有办法。 Tidak ada cara. 我自己在辅导的时候，我发现真的没有办法， Saya sendiri dalam konseling itu saya melihat memang tidak gampang. 只能仰望那一位为我们钉十字架、死而复活的耶稣基督。 Hanya bisa berharap yang Kristus yang sudah mati dan disalibkan bagi kita. 要仰望他的恩典、慈爱和大能。 Dan kita memandang pada anugerah kasih dan kuasanya. 这句话说起来很简单， Dan kalimat itu gampang diucapkan. 但是它非常不简单。 Tapi dia sangat tidak gampang. 这是我们的生命，我们面对伤害所有的一切得胜的秘诀和关键 Dan 所在。 itulah rahasia dan kunci ketika kita menghadapi, kita tersakiti, kita dilukai. Bagaimana kita bisa menang atas itu. 当我们去仰望这位为我们钉十字架的耶稣基督，去想他是怎么样受苦受辱的时候， Waktu kita memandang pada Kristus yang sudah mati dan menang, bagaimana dia pernah menderita bagi kita. 受冤屈，最后死而复活的时候， Dan bagaimana dia fitnah dan akhirnya dia harus mati di kayu salib. 那么我们那些极度的心、不平衡的心就会被光照。 Maka iri hati dalam hati kita, ketidakseimbangan dalam hati kita, maka akan bisa kita menangkan. 心里就会得到平衡、安慰，甚至那个嫉妒会消失。 Hati kita bisa mendapat keseimbangan, kita terhibur, dan bahkan iri hati itu akan hilang. 然后我承认我有极度的罪，但是我相信耶稣基督的赦免。 Dan kita juga mengakui kita punya dosa iri hati, kita mau Kristus yang mengampuni kita. 当我去仰望耶稣基督钉十字架的这种大爱的时候呢， Waktu kita memandang kepada kasih Kristus yang begitu besar di atas kayu salib, 就会意识到我新的身份、永恒的身份。 maka itu akan mengingat pada kita status diri kita. 我是属上帝的， Saya milik kepunyaan 是 Tuhan. 天国的子民， Saya adalah anak-anak 是神 kerajaan 的儿女。 Allah. Saya adalah anak-anak Tuhan. 不再属于这个世界。 Dan bukan lagi menjadi milik dunia 世 ini. 界所拥有的跟我的永恒没有关系。 Segala sesuatu dalam dunia itu tidak ada kaitan dengan kekekalan yang saya miliki. 这样我们就从这个世界的这个价值观、世界对我们的影响的捆绑当中出来，得到自 Maka 由和 dengan 释放。 demikian kita bisa keluar dari konsep dunia, satu belenggu dunia kita terlepas keluar. 相反，为我们所拥有的属天的、永恒的、珍贵的身份而感恩。 Dan sebaliknya kita itu bersyukur kita punya satu status yang mulia, yang terhormat. 为我们虽然穷，虽然可能不能做什么事情，但是我忠心的为主而活，将来在天上得永恒的奖赏，为这个而满 Dan 足 kita 和喜乐。 bersuka cita, mungkin sekarang itu kita dalam keadaan yang tidak mampu sebab kekurangan. Tapi kita sudah melakukan sesuatu yang demi kerajaan Allah.
而当我们来仰望这一位为我们钉十字架从死里复活的耶稣的时候，圣灵就会赐给我们能力。 Dan waktu kita memandang Kristus yang sudah mati dan disalibkan bagi kita, maka Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita 来得胜世界、撒旦和死亡， untuk menang daripada dunia dan juga maut. 让我们从罪当中有盼望。 Agar kita dari dosa, kita punya pengharapan. 所以要得胜一切的罪恶和试探，关键就是要终身在情欲的征战的过程当中，来持续的来仰望这位为我们钉十字架 Maka 的 kalau 主耶 kita 稣 mau 基督。 menang daripada itu, dari pergumulan dosa itu, kita harus memandang pada Kristus. 毕竟他已经胜利了， Dan memang dia sudah menang. 我们是属于他的， Kita milik kepunyaan dia. 所以我们跟他一同胜利了。 Maka kita bersama-sama dia menang. 但是他的胜利不是叫我们去松懈， Tapi kemenangan dia tidak membuat kita menjadi lega, 不是叫我们把武器放下来， lengah, membuat kita peralatan senjata kita lepaskan. 而是圣经告诉我们要去征战。 Tapi Alkitab mengatakan kita harus berperang. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan tolong kita. 好，我们用一点时间来安静， Mari kita pakai waktu, kita tenangkan diri kita. 来祷告。 Kita berdoa. 我们可以回忆一下曾经或者是最近有一个有关嫉妒的事情。 Kita boleh coba merenungkan belakang ini, mungkin kita ada hal-hal dalam iri hati. 然后结合今天的信息来做回应的祷告。 Dan biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi doa kita. 求主能够帮助我们 Kira Tuhan tolong kita 得胜这个嫉妒， untuk menang atas iri hati ini. 不要让这个隐藏的罪不断的发酵。 Janganlah dosa yang terus-menerus berkuasa. 我们每个人在主人面前祷告。 Mari kita berdoa setiap pribadi kita di hadapan Tuhan.亲爱的天父，我们感谢你。 Allah Bapa, terima kasih. 我们必须要承认我们是罪人， Kami harus mengakui kami adalah manusia berdosa. 我们也有罪性。 Kami juga punya sifat dosa. 我们的心思意念，我们的反应，心里面的运作，常常是不合你的心意的。 Hati pikiran kami, refleksi dalam kehidupan kami, seringkali Tuhan mencerminkan perbuatan dosa kami. 我们常常可能会有嫉妒生出来， Seringkali mungkin Tuhan akan muncul iri hati, 甚至记恨， bahkan kebencian, 或者是骄傲， atau kecongkakan, 或者是论断。 atau mungkin kami menghakimi. 主啊，我们求你怜悯， Ya Tuhan, ampunilah kami. 怜悯我们这些罪人。 Ampunilah kami manusia berdosa. 我们更是要感恩， Kami lebih lagi 因为你 bersyukur. 在十字架上为我们所有的罪，今生、过去、现在一生所有的罪已经付上了代价。 Karena Engkau di atas kayu salib sudah membayar harga menebus kami, baik dosa kami yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. 我们已经罪得赦免，永远归属于你。 Dan dosa kami sudah diampuni, kami menjadi milik kepunyaan Engkau selama-lamanya. 因为这样属灵的恩典和事实，成为我们人生最大的安慰和力量， Dan anugerah Tuhan itu menjadi satu kekuatan yang paling besar dalam kehidupan kami. 然后能够靠着你去得胜嫉妒，得胜一切不合你心意的。 Bersandar kepada kebenaran kami, menang atas dosa, menang atas iri hati. 求主你顾念我们， Tuhan, kiranya Engkau ingat 帮助 kami. 我们， Tolonglah kami, 让我们所做的忠心的去为你而活， agar kami lakukan itu, kami setia hidup bagi Tuhan. 不需要去嫉妒， Kami tidak perlu iri hati, 因为我们是对你负责。 karena kami yang bertanggung jawab kepada 将 Engkau. 来见你面的时候，是面临你的审判。 Dan kelak kami ketika muka bertemu dengan Tuhan, kami menghadapi penghakiman-Mu. 愿主你赐福帮助我们， Kiranya Engkau berkati, Engkau tolong 特别 kami. 帮助那些受伤害的人。 Tolong kepada kami yang pernah tersakiti, 愿我们在里面能够得到安慰， agar kami boleh terhibur oleh 得 Engkau, 到力量， mendapatkan kekuatan dari-Mu. 从而去走我们人生的道路。 Kami boleh terus menjalankan kehidupan kami. 赐福我们， Berkatilah kami. 听我们祷告交托， Dengarlah seru doa kami Tuhan. 奉主耶稣的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 愿主赐福大家。